Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nupar Shalina ingin menjelaskan serba sedikit tentang sejarah dan perkembangan resin epoksi. Resin epoksi mula ditemui pada tahun 1930 oleh dua orang saintis yang bernama Dr. Pierre Castan dari Switzerland dan Dr. Sylvain Greenlee dari Amerika Syarikat. Pada tahun 1934, seorang ahli kimia dari Jerman bernama Paul Schleck menemui tindak balas kimia antara epoksida dan amina yang menjadi asas kepada resin epoksi moden. Resin ini diperkenalkan secara komersial pada tahun 1946 di Swiss Industry Fair. Semasa Perang Dunia Kedua, resin epoksi mula digunakan dalam industri seperti aerospace, marine dan otomotif. Menjelang tahun 1950-an dan 60-an, resin epoksi semakin dikenali. Pada 1996, laporan The New York Times menyatakan syarikat dari Amerika dan Switzerland bekerjasama menggunakan resin epoksi dalam produk baharu. Pada 1957, digunakan untuk pemeliharaan tapak bersejarah di Arizona. Pada 1961, dua seniman menggunakan resin epoksi dalam pameran seni di Galeri Cooperative Gallery. Pada tahun 1970-an, industri marine mula menggunakan resin ini untuk melindungi kapal daripada kerosakan air. Tahun 1980-an menjadi popular dalam dunia seni dan kraft kerana hasil yang tahan lama dan berkilat. Pada tahun 1990-an, resin epoksi digunakan secara meluas dalam sistem lantai industri. Menjelang abad ke-21, resin ini digunakan dalam cetakan 3 dimensi dan menjadi medium penting dalam seni kontemporari. Pada tahun 1970-an, industri marine mula menggunakan resin ini untuk melindungi kapal daripada kerosakan air. Tahun 1980-an menjadi popular dalam dunia seni dan kraft kerana hasil yang tahan lama dan berkilat. Pada tahun 1990-an, resin epoksi digunakan secara meluas dalam sistem lantai industri. Menjelang abad ke-21, resin ini digunakan dalam cetakan 3 dimensi dan menjadi medium penting dalam seni kontemporari. Bagi permasalahan kajian, bagi tajuk ini ialah pencemaran air semakin menjadi-jadi dalam Malaysia hingga melibatkan sungai utama dan sumber air kecil seperti longkang, tasik dan kolam. Banyak sungai menjadi kotor hingga penuh sampah plastik, sampah minyak dan sisa kumbahan. Di Perak, Sungai Perak membekalkan 70% air mentah kepada 2.5 juta penduduk dan pencemaran aktiviti industri, domestik dan pertanian menjejaskan sungai tersebut. Seterusnya, tujuan kajian bagi tajuk ini ialah untuk meningkatkan kesedaran tentang isu pencemaran air di Perak dengan menggunakan damar sebagai medium kreatif dan kritikal. Penyelidikan ini bertujuan untuk mengubah sisa alam sekitar sebenar menjadi karya seni yang bermakna dan boleh mendidik orang ramai tentang kesan pencemaran terhadap sumber air semula jadi. Untuk menjalankan kajian ini, kami telah membentuk 3 persoalan utama. Pertama, apakah jenis-jenis pencemaran air yang berlaku di Perak? Kedua, punca utama yang menyumbang kepada pencemaran air di negeri ini. Dan yang ketiga, bagaimana seni resin boleh digunakan sebagai medium untuk meningkatkan kesedaran awam tentang kesan pencemaran air. Persoalan-persoalan ini akan menjadi panduan utama dalam keseluruhan proses penyelidikan kami. Berdasarkan persoalan kajian tadi, kami telah merumuskan 3 objektif utama. Yang pertama, untuk mengenal pasti jenis-jenis pencemaran air yang berlaku di Perak. Kedua, untuk menganalisis faktor-faktor atau punca pencemaran air di kawasan tersebut. Dan yang terakhir, untuk menghasilkan satu karya seni resin yang dapat menyampaikan mesej tentang bahaya pencemaran air kepada masyarakat. Kajian ini penting kerana ia membantu kita memahami lebih mendalam tentang isu pencemaran air yang berlaku di Perak. Selain itu, kami juga memperoleh pengetahuan tentang punca utama pencemaran dan bagaimana ia memberi kesan kepada alam sekitar. Di samping itu, kajian ini juga membuka ruang untuk kami mengembangkan kemahiran dalam seni resin, khususnya dalam menyampaikan mesej sosial melalui bentuk visual yang kreatif.
Dalam menjalankan kajian ini, kami memastikan semua proses dijalankan secara beretika. Bahan-bahan tercemar yang dikumpulkan hanyalah sisa terapung yang kelihatan, tanpa melibatkan sebarang organisma hidup atau merosakkan alam sekitar. Kami juga menggunakan peralatan keselamatan seperti sarung tangan dan bekas khas untuk mengendalikan sisa secara bertanggung jawab. Karya ini diinspirasikan oleh Project Pollution Water Pop Sisley dari Taiwan. Namun, ia bukanlah peniruan. Kami mengambil pendekatan berbeza dengan menapis air, mengasingkan sisa dan memasukkannya ke dalam resin berbentuk coklat. Semua dapatan kajian akan dilaporkan secara jujur dan telus tanpa sebarang plagiat atau salah laku penyelidikan. Bahagian ini akan membincangkan tinjauan literature berkaitan dengan seni resin sebagai medium kritikal dan visual. Fokus utama adalah bagaimana seni resin digunakan untuk menyampaikan mesej kesedaran tentang pencemaran air, khususnya di negeri Perak. 3 tema utama yang dibincangkan ialah jenis-jenis pencemaran air, faktor-faktor penyumbang pencemaran, dan karya seni resin dari luar negara dan Malaysia. Pencemaran air di Perak berlaku dalam pelbagai bentuk seperti sisa kimia, sisa plastik terapung, air kumbahan, aliran air dari kawasan pertanian. Antara contoh sungai yang terjejas ialah Sungai Bidor yang tercemar akibat sisa pertanian dan domestik, Sungai Sungkai dan Cenderiang tercemar sedikit akibat penternakan, pelancongan dan kumbahan sungai. Sungai Silok, kualiti air rendah akibat sisa dan hakisan. Sungai Lata Kinjang pula mempunyai kualiti baik namun tetap terdedah kepada pencemaran pepejal terampai. Di kawasan Bekas Lombong, air tercemar dengan logam berat, oksigen rendah dan sideman akibat aktiviti perlombongan lama. Terdapat 2 faktor utama pencemaran air di Perak. 1 ialah pembendaran. Air larian bandar membawa nutrien berlebihan, logam berat, minyak kendaraan dan sidemen. Aktiviti harian seperti pembinaan, penggunaan baja dan najis haiwan juga menyumbang kepada pencemaran. Kedua ialah perindustrian. Kelemahan penguatkuasa undang-undang di Perak merupakan penyumbang kepada pencemaran air. Penggunaan teknologi lama oleh industri kecil, pembuangan air sisa terus ke sungai dan tasik, kehadiran logam berat dan bahan toksik menjejaskan kesihatan manusia dan kehidupan akuatik di Perak. Dalam menjalankan kajian ini, kami memastikan semua proses dijalankan secara beretika. Bahan-bahan tercemar yang dikumpulkan hanyalah sisa terapung yang kelihatan, tanpa melibatkan sebarang organisma hidup atau merosakkan alam sekitar. Kami juga menggunakan peralatan keselamatan seperti sarung tangan dan bekas khas untuk mengendalikan sisa secara bertanggung jawab. Karya ini diinspirasikan oleh Project Pollution Water Pop Sisley dari Taiwan. Namun, ia bukanlah peniruan. Kami mengambil pendekatan berbeza dengan menapis air, mengasingkan sisa dan memasukkannya ke dalam resin berbentuk coklat. Semua dapatan kajian akan dilaporkan secara jujur dan telus tanpa sebarang plagiat atau salah laku penyelidikan. Seterusnya 22.4 yaitu pencemaran organik. Pencemaran racun serangga organik sering dikaitkan dengan kawasan pertanian seperti sawah padi. Kajian ini menunjukkan kepekatan air dan tanah yang jauh lebih tinggi di kawasan pertanian berbanding kawasan bukan pertanian. Selain pertanian, pencemaran ini juga boleh berpunca daripada penggunaan racun di rumah dan produk kawalan vektor. Selain pencemaran organik, kita juga mempunyai pencemaran tak organik, di mana dalam poin 2.2.5 pencemaran bukan organik ialah satu bahan yang tidak terbiodegradasi yang berpunca daripada aktiviti industri, pertanian dan kediaman. Bahan seperti logam berat, lambung, merkuri atau arsenik, serta garam seperti nitrat, fosfat dan sulfat. Ia dapat mencemari sumber air melalui pelbagai laluan. Pencemaran ini memberi kesan jangka panjang kepada ekosistem akuatik dan kesihatan manusia. Aktiviti manusia seperti pelombongan, pembuatan kimia, penggunaan baja dan pembuangan sisa domestik
merupakan penyumbang utama bagi pencemaran ini. Kajian lepas 23 ialah karya seni berdasarkan resin dari luar negara. Resin pada asalnya merupakan sejenis gam semula jadi dan kini telah dihasilkan secara industri dalam berbagai jenis. Resin plastik cecair yang akan mengeras apabila dicampur dengan pengeras dan dibiarkan di ruangan terbuka. Kini, ramai artis antarabangsa dan tempatan termasuk di Malaysia telah menggunakan resin terutamanya jenis epoksi dalam karya mereka. Menurut Morris 2022, mereka Korea Selatan, Won Min Park terkenal dengan siri perabot resin seperti Hestool 2015. Beliau menghasilkan bangku resin berpigmen Luxiner yang dipamerkan di Design Day Dubai dan Museum Seni Dekoratif Paris. Karya beliau menunjukkan kepelbagaian dan pengaruh resin yang kini semakin berkembang dalam seni lukis dan reka bentuk. Dan akhir sekali karya seni berdasarkan resin di Malaysia iaitu 2.4. Suzy Chua, artis Malaysia ini menggunakan seni resin untuk berestetika dan menyampaikan mesej untuk pemeliharaan kehidupan liar. Karya beliau ialah realistik 3D seperti ikan dan penyu seolah-olah terapung dalam resin jernih yang bertujuan membangkitkan emosi dan kesedaran terhadap isu ekologi. Seorang lagi artis resin Malaysia iaitu Joy Soh Sui Ling. Beliau juga dikenali di peringkat antarabangsa dengan karya bertemakan alam semula jadi seperti ombak dan bunga. Beliau juga dapat menarik minat jenama terkenal seperti Chanel dan Nurita Harit. Selain seni, resin juga dapat digunakan dalam teknologi cetakan 3D. Contohnya model geologi menggunakan teknik stereolitografi atau SLA yang dapat mengeraskan resin lapisan demi lapisan menggunakan cahaya UV. Kesimpulannya, resin merupakan medium serbaguna dalam seni kontemporari yang menggabungkan keindahan kreatif dan serta dapat memberi mesej sosial tentang alam sekitar. Metodologi. Kajian ini menggunakan metodologi penyelidikan yang merangkumi reka bentuk penyelidikan, pengumpulan data pemerhatian serta eksperimen lapangan. Mengikut Dewi dan Hospital 2020, reka bentuk penyelidikan ialah strategi menyeluruh bagi menjawab persoalan kajian. Brian 2014 pula menyatakan ia merangkumi jenis data, kaedah pengumpulan dan analisis serta cara menjawab persoalan kajian. Menurut Zygmunt 2010, penyelidikan kualitatif memberi fokus pada pemahaman fenomena, manakala kuantitatif menganalisis data perangka. Bagi kajian ini, data dikumpulkan daripada pelbagai sumber seperti buku rujukan, artikel akademik dan sumber atas talian berkaitan seni resin dan pencemaran air. Bahan bacaan ini memberi pengetahuan asas tentang teknik seni resin serta bagaimana seni boleh menyampaikan mesej sosial dan alam sekitar. Tambahan pula, data diperoleh daripada Laporan Kualiti Alam Sekitar 2023 yang diterbitkan oleh Jabatan Alam Sekitar Malaysia. Laporan ini membantu penyelidik mengenal pasti jenis dan tahap pencemaran di beberapa lokasi terpilih, antaranya Sungai Bidor, Sungai Sungkai, Sungai Silo, Sungai Cenderiang, Air Terjun Lata Kinjang, kawasan Lombong Biji Timah ke arah Teluk Intan. Maklumat ini membolehkan penyelidik mengumpulkan partikel pencemar sebenar dan seterusnya menyematkan partikel ini dalam seni resin sebagai satu bentuk ekspresi dan dokumentasi alam sekitar. Selain kajian literatur, penyelidik turut menjalankan pemerhatian lapangan di beberapa kawasan air tercemar yang telah dikenal pasti.
Tujuan utama adalah untuk mengumpulkan data visual, sampel air serta bahan fizikal daripada lokasi tersebut. Sampel air tercemar dikumpulkan menggunakan botol dan ditapis menggunakan kain bagi mengasingkan partikel ketara seperti serpihan plastik, tanah, daun dan serta sisa-sisa yang lain. Setiap lokasi dan proses pengumpulan sampel didokumentasikan secara fotografi dan video untuk tujuan rujukan dan pameran. Pemerhatian juga dibuat terhadap karya seni resin sedia ada oleh artis tempatan dan antarabangsa. Tujuannya adalah untuk memahami bagaimana mereka menggunakan bahan dan menyampaikan tema berkaitan alam sekitar melalui seni resin kontemporari. Hasil analisis visual ini telah memberi inspirasi kepada pembangunan konsep karya seni penyelidik, iaitu dalam bentuk bar coklat. Mengapa bar coklat? Ia bertujuan untuk menggambarkan kontras antara keindahan visual dan realiti tersembunyi pencemaran. Sekilas pandang ia kelihatan menarik, tetapi di dalamnya tersimpan sisa pencemaran yang sebenar. Pemerhatian ini juga membantu dalam membuat keputusan berkaitan seperti gaya pemasangan karya yang lebih dikenali sebagai installation style, kaedah persembahan dan pemilihan bahan yang sesuai untuk menyampaikan mesej dengan lebih berkesan. Dalam peringkat eksperimen, penyelidik menjalankan penghasilan karya menggunakan media campuran dengan cara menyematkan partikel pencemar yang telah dikeringkan ke dalam resin epoksi jernih. Acuan silikon berbentuk coklat digunakan sebagai simbolik dan elemen konsep utama. Proses ini melibatkan pengukuran dan pencampuran resin dan pengeras dalam nisbah yang sama. Penambahan pigmen dalam warna coklat, hitam dan kuning bagi meniru rupa air yang tercemar. Campuran resin ini kemudian dituang secara berlapis-lapis untuk menghasilkan kesan kedalaman dan kejernihan. Hasil karya dibiarkan mengeras di bawah cahaya matahari selama 2 hingga 3 hari. Beberapa ujian dijalankan untuk mengkaji ketahanan hasil resin, keseimbangan warna dan interaksi antara partikel tercemar dan medium resin. Eksperimen ini penting untuk menilai kekuatan visual dan konsep resin sebagai medium kritikan terhadap isu pencemaran. Secara keseluruhannya, peringkat eksperimen bukan sahaja membolehkan penyelidik mencipta karya seni yang berkesan secara visual, tetapi juga menguatkan mesej tentang konflik antara keindahan luar dan pencemaran tersembunyi dalam alam sekitar. Lakaran dan perkembangan idea. Lakaran awal dilakukan bagi meneraka idea dan merancang susun atau karya. Melalui lakaran ini dapat menentukan ukuran acuan coklat untuk anggaran resin dan pengeras yang diperlukan. Lakaran ini juga membantu dalam membentuk pembungkusan air supaya mesej seni dapat disampaikan dengan berkesan. Ia memainkan peranan penting dalam proses perkembangan idea dan visual projek ini. Prosedur projek resin art, pengumpulan sampel air cemar dari beberapa lokasi seperti Sungai Biduk, Sungai Sungkai, Sungai Silo, Sungai Cendriang, air terjun Lata Kenyang dan Lombong Biji Timah lama di Pekan Pasir. Air ini mengandungi plastik, daun, tanah dan zarah halus. Menggunakan acuan silikon coklat untuk menghasilkan karya ini. Reka bentuk pembungkusan coklat sebagai simbolik pencemaran. Senarai bahan-bahan yang dinyatakan dalam pembungkusan ini menunjukkan bahan pencemar yang dapat di lokasi tertentu. Jangkaan hasil kajian ini dijangka mengenal pasti jenis dan punca pencemaran air di Perak melalui temu bual dan pemerhatian lapangan. Ia juga menilai tahap kesedaraan masyarakat. Penemuan ini akan dijadikan rujukan visual bagi mencipta 6 hingga 9 karya seni resin bertemakan pencemaran air. Diharapkan karya air mampu meningkatkan kesedaraan dan membuktikan bahawa seni adalah medium efektif dalam pendidikan dan komunikasi alam sekitar. Rujukan ini penting sebagai bukti sokongan terhadap isu pencemaran sebenar. Sebanyak 25 rujukan disenaraikan. Lampiran ini menunjukkan screenshot data pencemaran air dikeluarkan oleh Jabatan Alam Sekitar Malaysia pada tahun 2023. Ia mengandungi maklumat tentang jenis bahan pencemar, klasifikasi sungai seperti Sungai 2 dan 3 serta tahap pencemaran di sungai seperti Sungai Bidul, Sungai Cendriang dan Sungai Sungkai.